السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan puan yang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ni kita dapat menyambung kembali semula kita punya pengajian kita, kitab kita itu kitab Arba'un Al-Malawiyah fi Adabi Ta'amul Ma'an Nas. Hadis Arba'un Al-Malawiyah berkaitan dengan adab-adab sesama manusia. Kita telah sampai hadis yang keempat, hadis yang keempat ataupun bab yang keempat fi adabi ta'amul ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Adab bermuamalah, adab menghormati Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dah ambil hadis yang pertama dan hari ini kita nak ambil hadis yang kedua dan ketiga dalam bab ni, insya-Allah. Moga Allah permudahkan. Hadis yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Sesungguhnya sesiapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, nombor hadis 3373. Yang kedua, hadis yang ketiga menghormati Allah pada kitab bab ini dan hadis kedua pada malam ini, hadis Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu berkata, qala qultu ya nabiy Allah awratuna ma na'ti minha wa ma nadhar, qala ihfaz awrataka illa min zawjatika aw ma malakat yaminuk. Qultu ya nabiy Allah idza kana ahaduna khaliyan, qala fallahu haqqu an yastahya minhu minan nas. Rawahu Imam Tirmizi. Hadis yang ketiga, Muawiyah bin Haidah Al-Qushairi radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Nabi Allah, siapakah yang boleh melihat aurat kami dan daripada siapakah harus kami menyembunyikannya? Maka baginda bersabda, peliharalah aurat kamu kecuali daripada isteri kamu dan hamba sahaya kamu. Aku bertanya lagi, bagaimanakah pula halnya jika seorang itu bersendirian? Maka Nabi SAW menjawab, Allah itu lebih berhak lagi untuk kamu rasa malu kepadanya berbanding manusia-manusia lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Orang yang tidak mahu meminta dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berdoa, perkara istilah kita kata doa, minta dengan Allah Subhanahu wa taala adalah disuruh, perintah, dan doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Dalam hadis Nabi SAW, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu kepala ibadat. Dan Allah Subhanahu wa taala firman dalam Quran, ud'uni astajib lakum, minta dengan aku akan beri. Walillahil asma'il husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu ada nama-nama yang baik, guna nama-nama yang baik untuk kamu berdoa dengannya. Jadi banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Quran, kita tengok banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan doa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita berdoa, minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Is'alillah, is'alillah, banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW. So Nabi arahkan supaya kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta dengan makhluk. Jangan minta dengan makhluk kecuali normatif Allah, benda itu memang makhluk itu mampu beri. Contohnya lah kita minta bantuan something yang manusia boleh beri normatif Allah, tidak ada masalah. Kata pinjam ni ataupun minta tolong ni atau sebagainya, benda itu manusia boleh bagi, tak ada masalah. Tapi kalau minta sesuatu yang
manusia sendiri tak boleh beri dan hanya Allah sahaja yang mampu memberinya, maka itu akan jadi syirik jika kita minta pada makhluk. Let's say kita kata nama Allah minta apa? Kita minta panjang umur. Siapa yang boleh panjangkan umur kita? Manusia, makhluk. Makhluk tak boleh panjangkan umur manusia. Makhluk tak boleh panjangkan umur kita. Yang boleh panjangkan umur kita Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mematikan, dia yang yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan kita, dia yang mematikan kita. Maka kalau tuan-tuan pergi minta kat busur, minta kat pokok, minta adakan siapa-siapa pun nama Allah Subhanahu wa taala supaya dia memanjangkan umur kita, maka di situ adalah syirik. Sama juga nama Allah minta sembuhkan penyakit. Kadang-kadang kita kata yang menyembuhkan ini hanya Allah saja yang menyembuh. Ada. Kadang-kadang isu kat sini kadang-kadang isu bahasa kadang-kadang. Kau pergi klinik tu bagus, ubat dia bagus katakan ada. Sihat. Kadang-kadang kita terlepas perkataan yang mana kita kata aku pergi sana, doktor tu pandai ubat. Pandai ubat orang katakan. Pandai mengubat orang katakan, ataupun dia boleh sembuhkan penyakit awak katakan. So ayat-ayat itu kadang-kadang nama Allah ada syubhah katakan. Kita tak maksudkan dia sebagai penyembuh directly katakan, yang menyembuh tu tak Allah, tetapi kadang-kadang perkataan itu digunakan pada kedudukan yang kita tersilap guna. Sebab penyembuh itu adalah Allah. Allahumma la shifa illa shifa'uk. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk. Ya Allah, engkau lah maha penyembuh. So kita kata Allah yang menyembuh, bukannya manusia ke, bukan siapa-siapa. Habis ustaz, doktor tu sebagai apa? Doktor sebagai perantara je. Ubat tu pun sebagai perantara untuk kita sihat dan sebagainya. Tapi yang menyembuhkan i'tikad kita, sebab itu bila kita makan ubat dan sebagainya, itu penyebab. Yang menyembuh hakikat sebenarnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Hak tu jangan tersilap katakan. Jangan tersilap i'tikad. Itu boleh jadi bahaya katakan dalam aspek akidah. Maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bila kita minta contohnya minta syurga, minta neraka Allah Subhanahu wa taala, kita minta pada manusia tak ada kuasa nak menentukan syurga ataupun neraka pada setiap individu. Apatah lagi kalau kita minta dengan ahli kubur. Kita minta dengan ahli kubur. Minta dengan ahli kubur nama Allah Subhanahu wa taala, katakan siapa pun mereka, hatta kita kata nama Allah Subhanahu wa taala wali min awliyaillah sekalipun, katakan mereka tidak mampu buat apa. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa tu nama Allah. Orang yang dah mati ni Allah umpamakan dalam Al-Quran ibaratnya orang yang pekak, yang bisu, yang berpaling daripada kita. Kita panggillah dia. Itu umpama orang yang dah mati. Allah umpamakan orang yang pekak, bisu, dia katakan yang berpaling daripada kita. Cuba panggil. Nyawa tak? Tak menyawa dah, dia katakan. Tapi kita ada dalam satu riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata ada satu riwayat orang yang mati tadi dia dengar kita punya ucapan, tapi yang dia tak mampu untuk balas. Satu. Yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala kalau mampu membalas sekalipun kita tak dengar. Dia ada riwayat. Contoh nama Allah hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Bila kita jenazah tadi dah dikebumikan, hadis ni biasa kita dengar. Kita bumikan, kita balik tu, orang yang dalam tu dia dah dengar bunyi telapak kaki kita balik. Jadi maknanya dia dengar, katakan. Nabi SAW berucap depan ahli Badar, orang kafir yang mati dalam peperangan Badar, katakan. Mereka dengar. Tapi mampu tak mereka menjawab? Tak mampu.
Tapi ada satu lagi hadis Nabi SAW, kita bagi salam dekat kubur, mereka jawab, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kita jawab, kita bagi salam, mereka jawab. Cuma kita tak dengar. Kalau kita dengar, Waalaikumsalam, katakan. Tak dan nak masuk lagi lah, kata tak. Lari dulu, kata. Tapi dia jawab salam, katakan. Hatta kita kata Nabi SAW, kata apa ni, ada malaikat yang khusus, malaikat siyah dia panggil. Tugas dia, malaikat siyah ni, katakan, dia memberi khabar kepada Nabi SAW bahawa kita beri salam kepada Nabi SAW. Assalamualaikum ayuhan Nabi, kan kita duk baca selawat, Assalamualaikum, 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 ataupun kita berselawat ke atas Nabi SAW. Maka selawat kita, salam kita disampaikan oleh malaikat yang khusus yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta, yang dipanggil malaikat siyah, untuk menyampaikan salam dan selawat kita ke atas Nabi SAW. Nabi tak keluar daripada kubur dia. Ada. Nabi hiduplah zaman hiduplah, kita katakan hayat dia alam barzah. Orang tak boleh kata Nabi keluar daripada kubur. Walaupun ahli sufi mengatakan Nabi keluar daripada kubur bersalam dengan Nabi SAW. Macam-macam lah katakan. Bila pergi Madinah, saya pernah baca dalam satu kitab tarikat, satu tarikat, kitab berkaitan dengan sufi, tasawuf. Ini tasawuf yang ghulu, katakan. Dia kata dia pergi ke Madinah, lalu dia pergi ke kubur Nabi, dapat bersalaman dengan Nabi SAW. Nabi keluarkan tangan daripada kubur dan bersalaman dengan dia. Dahsyat tu, ya tuan. Ada yang riwayat yang mengatakan Nabi keluar daripada kubur dan ditunjukkan selawat yang dia cipta, lalu selawat tu Nabi kata lebih baik daripada puluhan ribu baca Al-Quran. Lebih dahsyat pahala dia, kata. Jadi ini semua karut lah, katakan nama Allah. Wallahu a'lam. Jadi itu tak nak cerita bab lain. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, bukanlah kita kata tidak meminta kepada kita tidak pergi meminta kepada kubur wali-wali dan sebagainya, menafikan kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, nyatakan. Kita tak menafikan kalau dia adalah betul dia adalah wali Allah Subhanahu Wa Taala. Allah dah jelaskan, nyatakan dalam Al-Quran, dalam hadis, kelebihan wali-wali Allah ni Allah dah jelaskan. Tetapi nama Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tadi yang makhluk tadi, kita kata yang ahli kubur tadi, mereka lebih berhajat kepada doa kita yang hidup. Sebab itu Nabi SAW sebut, ni sahabat meninggal dunia, ni sahabat ni tak ada orang yang lebih baik, lebih amalannya daripada sahabat. Semua orang mengaku. Sebab Nabi sini kata, innakum law anfaqtum malan dhahaba, kamu kalau duk infakkan harta emas sebesar bukit Uhud, ada ke harta emas sebesar bukit Uhud? Kita kata pengeluar emas terbesar pun Rusia, dia hanya mengeluarkan setahun berapa belas? 313 tan. Nabi kata apa? Innakum law anfaqtum malan dhahaba, kalau kamu infakkan emas sebesar bukit Uhud. Apa pernah pergi Madinah tahulah bukit Uhud tu besar mana. Kecil ke besar? Besar kan? Ya, kan? Kalau duk infak emas besar bukit Uhud sekalipun, nak banding dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW, separuh tapak tangan pun tak sampai apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan jelas Nabi kata apa? Khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah kurunku. Kemudian kurun selepasnya, kemudian kurun yang selepasnya. Jadi kita semua mesti yakin, percaya bahawa sebaik-baik kurun ialah sahabat Nabi SAW. Maka wali ke siapa ke normatif Allah nak banding dengan sahabat Nabi, kalau kita kata ikut secara literal begitu,
zahirnya dia katakan, maka tidaklah mendapat menandingi para sahabat. Sahabat Nabi SAW mengatakan bila dah dikebumikan tu, Nabi kata apa? Is'alullah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampunkan si mati ni. Fa innahu al-ana yus'al, dia kejap lagi akan ditanya. Tu saudara sahabat. Maknanya yang dalam kubur tadi, baik sahabat ke baik siapa yang mati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang berhajat kepada doa orang yang hidup. Bukan kita yang hidup ini berhajat kepada doa orang yang dah mati. Kalau Tok Guru tu masih lagi hidup, tak apa, katakan. Kita pergi Tok Guru itu tawasul, tak ada masalah, katakan. Tawasul yang dibenarkan. Jumpa Pak Imam, jumpa Ustaz tolong doakan anak saya nak SPM. Okey, Ustaz pun doakanlah. Buat jumpa telefon, tak dapat jumpa telefon. Boleh telefon. WhatsApp, tak boleh telefon, WhatsApp, email, message. Tulis kat Instagram ke apa kau nama Allah. Janji dapat berhubung dengan orang yang kita minta. Tak boleh juga main seru-seru kalau dia masih hidup lagi. Tok Guru duduk dekat tu, mana Allah Alam lah kita tu. Kita pun suruh nama dia, pun tak boleh juga. Katakan main suruh-suruh ni bahaya juga, kata nak. Lagilah menyeru orang yang dah meninggal tu dunia, katakan. Ada dengan dakwaan-dakwaan yang rijalul ghaib lah, dakwaan-dakwaan nama Allah macam-macam. Akhir zaman ni macam-macam keluar, kata. Benda yang tak ada khilaf, ulama semua sepakat belaka minta dengan Allah Subhanahu wa Azza wa Jalla. Kita ada peluang, tuan-tuan. Kita ada peluang. Ada peluang untuk minta direct dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tak minta direct dengan Allah Subhanahu wa taala? Orang rasa, Ustaz, ayat-ayat zaman sekarang ni kan, katakan Ustaz, saya ni tahulah saya punya level kat mana, katakan. Level kat mana, katakan. Tak? Maka saya nak kena cari orang yang betul-betul ada, kita kata, kedudukan, yang mana zahirnya nampak dia orang alim, maka tak salah, pergilah. Tapi naklah orang tu masih lagi hidup, seperti mana yang dilakukan oleh Ibnu Umar, yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kunna fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta dengan Nabi lah, minta dengan Nabi, suruh Nabi doakan. Ada Nabi doa terus, mustajab terus. Hujan satu hari, seorang ketika Nabi sembahyang Jumaat, ketika salat Jumaat, ketika khutbah, ketika nak salat Jumaat, ada orang datang, ya Rasulullah, zahaba ahla, maknanya kita kata kebun tanaman, pokok-pokok nabati, binatang semua mati, kuing kontang, air tak ada dah ni, katakan. Ada, kalau tak turun hujan habis semua mati. Nabi pun angkat tangan, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Habis je tuan-tuan mati Allah Subhanahu, tak dah habis salat lagi, kata hujan turun dah, kata. Hujan turun dan seminggu tu dah. Datang minggu depan Jumaat berikutnya datang lagi sekali, ya Rasulullah, katakan hujan turun tak berhenti-henti, banjir pula. Nabi pun angkat lagi tangan, doa supaya Allah berhentikan hujan, berhenti hujan. Tu zaman Nabi SAW. Nabi ada tak apalah, ya. Nabi dah wafat. Kata Umar dalam hadis dan riwayat tadi, Nabi Allah mengatakan Nabi Umar bin Khattab pergi, dia tak nampak orang yang lebih mulia selepas Nabi SAW kecuali Abbas. Siapa dia Abbas? Abbas adalah pak saudara Nabi SAW. Maknanya dia pergi jumpa dengan Abbas, bapa saudara Nabi SAW radhiyallahu anhu. Maka dia minta supaya Abbas mengangkat, berdoa, mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Dan banyak lagi nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah meminta cakap dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang lelaki yang datang daripada Yaman, sekian cirinya, katakan kalau kamu jumpa minta dia doakan kamu, kata.
Jadi harus kita jumpa dengan orang alim yang kita tahu kewarakannya, kita tahu kita punya kita zahirnya lah. Yang kita tahu, kita minta doa, tak ada masalah. Tak. Tapi nak untuk pergi ke cara yang lain, pergi ke kuburan, pergi ke kubur wali sian, minta peniseru pula si mati, itu Nabi tak ajar, nyatakan. Nabi tak suruh kita buat begitu. Istilah tawasul, kita ada dua tawasul, yang dibenarkan, yang tak dibenarkan. Tawasul yang dibenarkan, yang pertama untuk hormati Allah Subhanahu wa taala, ialah tawasul dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ataupun tawasul dengan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Rasulullah. Ada. Kemudian yang ketiga, tawassul kita dengan amalan ibadah, amalan kita sendiri. Iman tadi termasuk amalan lah. Amal kita. Seperti mana yang dilakukan oleh 3 Bani Israel yang terperangkap dalam gua. Tak ada cara dah nak selamat. Memang kalau tidak, matilah dalam gua tu. Ada. Tapi diilhamkan untuk berdoa begitu, nama Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berdoa. 3 orang sebut amalan yang dirasa itulah amalan yang paling baik yang dia pernah buat, dan dia tak buat kecuali kerana Allah. Dia kena sorting betul-betul. Ada. Sorting betul-betul amalan yang dia buat betul-betul kerana Allah, kerana keadaan itu adalah terdesak, kalau tidak mati. Duduk dalam gua mati. Lalu berdoa. Allah mustajabkan doa tersebut. Ataupun hormati Allah yang seterusnya kepada orang-orang yang saleh, orang-orang yang kita kata alim ulama, katakan yang saleh, yang bertakwa kepada Allah. Hatta kawan-kawan kita boleh, tak salah. Kita minta apa ni, orang nak pergi Mekah, tolong doa aku, katakan kat depan Kaabah tu, minta tolonglah doakan. Kawan berada dekat sana, katakan minta boleh WhatsApp, tolong doakan. Harus, katakan. Tak ada masalah. Ada. Sebab dia berada pada tempat yang baik, katakan. Kita pada bulan Ramadan, macam Allah Subhanahu wa taala, semua orang puasa. Kita tahu bila orang puasa, antara ini ialah doanya mustajab. Kita tak salah kita minta orang doakan kita, doakan keberkatan. Kita pun orang buat baik pada kita pun, kita pun doakan dia. Tak salah. Harus begitu. Jadi tawasul yang dibenarkan banyak, boleh buat, kita katakan yang saya sebutkan tadi. Tapi tak payahlah buat tawasul yang tidak disyariatkan. Main seru-seru, pergi ke kuburan, katakan. Sebab benda tu diragui, katakan. Walaupun dia kata saya tak minta dengan dia, saya tak minta dengan kubur, saya minta dengan Allah, jadikan dia sebagai perantara saja. Ada dia apa ni, kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun meletakkan kita kata kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di situ adalah apa ni, ada sikit khilaf di sisi ulama, tetapi sebab baiknya keluar daripada masalah khilaf, lebih baik. Tapi nak menjadikan perantara ni, tuan-tuan, orang kaum musyrikin Mekah disebut dalam Al-Quran, asal-asalnya mereka sebelum mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mereka menjadikan apa ni, orang-orang alim, orang-orang saleh mereka sebagai perantara yang telah meninggal dunia. Dibuatkan batu. Ini disebut Ibn Abbas dalam mensyarahkan dalam tafsir berkaitan dengan bagaimana awal pensyirikan itu berlaku. Sebab yang disyirikkan itu, berhala-berhala yang disyirikkan itu asalnya ialah orang-orang yang saleh. Lalu bila meninggal, digambarkan, dibuatkan patung. Tengok, insaf. Dia ni dulu masya-Allah, katakan tak ada ni. Selalu duk ingatkan kita buat amal ibadat. Jadi bila tengok tu motivate diri,
diri kita untuk beribadah. Zaman berzaman telah ditipu daya oleh syaitan, akhirnya menyembah ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mana dia kami sembah ni? Kata Allah Subhanahu wa taala, kaum musyrikin mengungkapkan kata-kata kaum musyrikin, ma na'buduhum, kami tak menyembah mereka illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, kecuali supaya dia dengan ini dapat mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Tengok bagaimana dia punya nampak kita kata kesamaan itu tuan-tuan dan Allah. Sebab itu nak elakkan keraguan ini tuan-tuan dan Allah, khuruj minal khilaf aula, keluar daripada masalah khilaf tu. Ada yang kata menggunakan kedudukan dia sebagai wali Allah, menggunakan dia kedudukan dia sebagai orang yang alim dan sebagainya. Benda tu ada khilaf di sisi ulama untuk orang yang dah mati. Tapi kita kata baik keluar daripada masalah khilaf. Yang tidak ada khilaf ialah yang saya sebutkan tadi. Minta dengan Allah, dengan nama-nama dan sifat-sifat dia. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadat kita. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita kata dengan menggunakan perantaraan orang yang alim, yang masih lagi hidup, yang kita mampu berhubung dengan dia. Itu tak ada khilaf. Buatlah, tak ada masalah. Ada. Jadi tuan-tuan Allah Subhanahu, berdoa meminta dengan Allah Subhanahu wa taala ini adalah satu perkara yang dituntut, yang disyariatkan. Jangan ada orang yang mengatakan saya tak perlu doa, Allah tahu apa yang ada dalam hati saya. Ada setengah orang kata gitu. Ada. Dia katakan Allah Maha mengetahui, Allah alimun bidzatis sudur, kan? Kita kata ada orang kata saya tak perlu doa sebab Allah tahu dah apa yang saya nak. Orang ini adalah takabbur, mutakabbir. Allah suruh minta tapi dia tak minta. Ini kata kan, minta ini bukan dengan hati kita. Kata ulama ad-du'a'u, dia kata kita kata mesti dilafazkan, mesti dilafazkan. Perkataan doa tu dia tidak boleh orang kata ustaz boleh tak doa dengan hati, katakan boleh tak doa dengan hati. Doa dengan hati tak dibolehkan. Bukan maknanya tak boleh, maknanya kita kata yang hakikat doa yang dituntut itu sebenarnya bukan dengan hati. Hakikat doa yang sebenar ialah combination di antara hati dengan mulut. Itu hakikat sebenar doa, katakan. Sebab itu kalau orang berdoa dengan mulut sahaja, tidak dengan hati, tak boleh. Orang yang berdoa tak maknanya kita kata maknanya sebab dalam hadis Nabi SAW, mustajabnya doa seorang itu apabila ada kombinasi kedua-duanya. Kita minta bukan setakat kat mulut tapi dengan hati, baru betul. Sebab itu saya kata nama Allah Subhanahu wa taala, banyak kerap kali saya katakan, tak usah kalau nak baca doa itu dengan dalam bahasa Arab kalau kita tak tahu apa yang kita minta. Minta panjang lebar baca doa, katakan. Tapi apa yang kau minta? Apa yang kau minta? Tak tahu. Jenuh. Nak minta tapi tak tahu apa yang nak diminta. Apa yang kau baca tu? Orang suruh hafal baca lepas sembahyang. Ruginya kita tuan-tuan Allah, bila kita minta kita tak tahu apa yang kita minta. Sebab itu tuan-tuan Allah, kalau kita tak mampu meminta dalam menggunakan bahasa Arab, kita tak mampu nak meminta, guna bahasa Melayu cukup. Bahasa tak boleh bahasa Melayu, boleh bahasa apa? Jawa. Tak boleh Jawa, kita kata. Apa bahasa sekalipun Allah Maha mengatakan Sami, Alim.
Hatta orang bisu sekali, tuan-tuan rahmati Allah, kalau dia boleh berdoa, dia doa dengan menggunakan bahasa bisu dia tu. Katakan. Orang buta, orang pekak, kalau dia mampu untuk berdoa dalam bahasa dia sendiri, ya Allah Maha mengetahui. Tapi untuk berdoa dalam hati semata tak cukup, tuan-tuan. Dia tak cukup. Kaedah kita kata nama Allah Subhanahu wa taala di sini. Mungkin orang tanya satu soalan dalam bab ni, minta maaf panjang sikit kat sini. Boleh tak ustaz doa dalam bahasa Melayu dalam solat kita? Apa hukum doa dalam bahasa Melayu kalau kita ungkapkan dalam solat? Dalam mazhab Syafi'i rahimallahu taala adalah dia kata beberapa pandangan, katakan ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh, kata. Cuma akhirnya kita katakan nyata secara kesimpulan tersebut, kalau memang dia tak mampu untuk disebut dalam bahasa Arab, maka barulah dibenarkan disebut dalam bahasa Melayu. Doa. Sebab doa dia bukan apa ni, dia panggil bukan alfaz, bukan lafaz apa ni, ataupun bacaan-bacaan khusus dalam solat. Kecuali kalau doa iftitah, tuan-tuan jangan baca doa iftitah dalam bahasa Melayu, kata kan. Ini doa ketika sujud, doa apa ni yang tempat-tempat yang dibenarkan kita doa dalam salat. Khususnya dalam ketika sujud. Boleh dibenarkan jika dia tak tahu, tak ada kemampuan dalam bahasa Arab. Dan orang itu diminta untuk belajar, hafal, faham apa yang disebut. Itu dalam salat. Kalau luar salat, maka tak ada masalah. Sebab itu doa yang kita nak baca, pastikan tuan-tuan rahmati Allah kita faham apa yang kita minta. Kalau imam dia doakan makmum, kita kata dia kena fahamlah juga. Tak apalah, takkan imam nak doa yang bukan-bukan. Lu ada isu kata suami pandai cakap Arab, isteri tak pandai cakap Arab. Kat Mekah, suami pandai cakap Arab, mintalah dengan Allah dapat kahwin satu lagi. Ada apa ni, orang rumah sebelah amin kata. Itu lain hal pula kata kan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kata apa ni, dalam berdoa tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah ya katakan yang disebut sikitlah. Saya tak pergi kepada apa ni, nak lebih besar lagi skop, nanti kan panjang kat bab tu. Sebab dia ada bab banyak lagi topik-topik ataupun berkaitan dengan waktu mustajabnya, bagaimana kaedah cara nak meminta. Jangan meminta terus, tuan-tuan rahmati Allah. Nabi orang yang minta terus dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa memuji Allah, tanpa apa ni berselawat, dianggap orang tu gopoh, katakan. Nabi ajar dah kita berselawat dulu, kita apa ni memuji Allah, kita berselawat, katakan. Kemudian rahmati Allah barulah kita minta. Di akhir juga kita berselawat dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Baru betul kata minta. Ini terus nak minta, katakan. Ada. Kita itu dengan manusia pun kita pandai minta. Buat ayat pembuka dulu dah. Itu dengan manusia. Dengan Allah kita tak beradab, kita minta terus, katakan. Patutnya dengan Allah lagilah kita perlu beradab. Dan Nabi sendiri dah ajar kepada kita tata cara kita nak meminta dengan Allah Subhanahu wa taala. Puji dulu, selawat dulu, ada. Maka baru minta. Dan itu dah kita kata tanda-tanda untuk kita kata doanya dimustajabkan. Baik. Orang yang tak mau minta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan alasan, tadi saya kata dengan alasan Allah tahu apa yang ada dalam hati, jadi aku tak perlu minta, maka orang itu mutakabbir. Orang itu dianggap sebagai bongkak.
Maka apabila dia tak meminta dengan Allah dengan alasan bahawa Allah tahu apa yang ada dalam hati dia, maka orang ini, kata Nabi SAW, yaghdab alaihi, Allah murka ke atas orang ni. Allah murka. Saya pernah bertemu dengan orang, dia kata, Ustaz, kita minta depan Allah, kita tengah tawaf, kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, minta ni, tak ikhlas namanya tu. Saya pernah jumpa dengan orang dia ni. Pergi ngajar buat kursus umrah. Tak. Lepas habis kursus umrah datang berjumpa waktu rehat. Kata, mana boleh Ustaz kita doa masa minta dengan Allah. Kita buat ibadat, lepas tu kita minta dengan Allah, minta syurga, minta ni, katakan. Tak ikhlas namanya. Mengharapkan balasan. Istilahnya dia punya ayat tu, mengharapkan balasan tu. Sedangkan konsep ikhlas itu saya dah sebutkan sebelum ni. Dan masuk waktu kita azan dulu. Ini kita sambung sikit lagi.
yaghdab alaihi, makna Allah Subhanahu wa taala murka. Orang yang mutakabbir ni nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dimurkai oleh Allah Subhanahu sebagai balasan, katakan. Dan di sini nama Allah Subhanahu wa taala merujuk kepada kita ada satu sifat, dipanggil sifat nama Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah, dia panggil sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala fi'liyah. Al-ghadab makna murka. Murkanya Allah Subhanahu wa taala ke atas orang yang tidak yang kufur, murkanya Allah ke atas orang yang tidak meminta, murkanya Allah banyak dalam ayat-ayat Al-Quran nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat Allah, sifat fi'liyah, sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kita kata di sini, bila sifat Allah Subhanahu wa taala, sama sekali kita tidak boleh menyamakan sifat Allah itu dengan manusia. Walaupun perkataannya sama, Allah murka, manusia pun ada murka juga. Maka kita ambil pendekatan laisa kamisli syai', tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam sifat-sifat Allah yang lain, sifat-sifat nafsiyah, sifat-sifat contohnya kita kata sifat Allah, salah satu sifat Allah sami', maha mendengar. Sami' mendengar. Manusia pun ada mendengar, tapi yang kita boleh putuskan ialah laisa kamislihi syai', tidak ada satu pun serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkataan yaghdab, manusia pun ada yaghdab, kita katakan murka, raja murka ada. Manusia pun murka juga, Allah murka. Tapi kita kata laisa kamislihi syai'. Kita kata murkanya Allah tak sama dengan murkanya manusia. Makhluk dengan makhluk. Jadi kita kata di situ kita beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita kata beriman bahawa tidak ada yang menyerupai kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu sifat yang dipanggil sifat sempurna, kamal. Itu yang membezakan. Murkanya Allah itu sifat kamal bagi Allah, tapi murkanya manusia ini sifat kekurangan. Manusia kalau asyik nak marah apa semua tu, itu sifat kekurangan bagi manusia, kurang. Tetapi bagi Allah, sifat murka itu adalah kita kata sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Sama juga dengan sifat mutakabbir. Mutakabbir, takabbur. Allah bersifat mutakabbir, katakan. Jadi bila sifat Allah bersifat sebagai mutakabbir, dan nama Allah sendiri katakan mutakabbir, katakan, maka nama Allah Subhanahu wa taala kita kata mutakabbir itu makhluk ada tak yang takabbur? Ada, katakan. Tetapi takabbur pada makhluk itu dengan takabbur pada Allah Subhanahu wa taala dua yang berbeza. Laisa kamisli syai', tak ada satu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak bezakan di sini, kata ulama, kalau Allah bersifat dengan takabbur itu adalah sifat itu sifat yang sempurna bagi Allah. Tapi kalau pada makhluk itu adalah sifat yang merupakan sifat kekurangan bagi manusia, bagi makhluk. Manusia kalau sifat takabbur itu bukan sifat yang sempurna, sifat yang kita kata sifat yang kurang, tidak sempurna, katakan. Tidak pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila apa kita kata efek, apa kesan kita dapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa kesan lah, katakan tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala murka ke atas kita. Tapi bukannya jazam, mesti, nyatakan. Tak semestinya. Cuma kita boleh muhasabah diri kita. Kita boleh muhasabah diri kita, tuan-tuan. Apabila ada tanda-tanda ni pada diri kita, kita boleh muhasabah. Cuma kita tak boleh jazamkan, kau ni Allah murka ni, katakan. Dengan jazam tu tak boleh, katakan. Tapi kita untuk motivate diri kita sendiri yang bahawa kita ni
Macam sahabat kan, bila dia tak sakit, dia risau yang dia dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara yang boleh kita yang saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan yang dirahmati Allah, pertama sekali, bila hati kita keras. Bila kita ni hati kita keras, qaswatul qalb, qaswatul qalb, dan tak ada belas ihsan, belas kasih sayang dalam hati kita, kita dah kena tahu bahawa itu adalah tanda-tanda yang yang sebenarnya kita untuk motivate diri kita lah, katakan, supaya kita istighfar banyak, supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan jazam, bukan mesti. Kalau kita tadi terkerahnya, kita katakan, habis aku dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, itu jazam, itu tidak, katakan. Hanya kita kata sekadar macam Allah, untuk kita muhasabah diri kita. Ada. Jadi kata Malik ibn Dinar rahimallahu taala, dia kata qaswatul qalb uqubatun lil 'asi wa naz'ur rahmah minhu dalil ala ghadabillah ta'ala min sahibihi. Kata Malik ibn Dinar rahimallahu taala, ulama besar tabi'in, saya ataupun tabi'in, dia kata kerahnya hati itu adalah disebabkan maksiat yang dilakukan. Ditariknya belas ihsan, kasih sayang daripada seseorang itu dalil kepada dalil bahawa seorang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita kata yang pertamalah, qaswah al-qalb, makna kerah hati, katakan. Kemudian macam Allah selain daripada itu ialah disebut antara alamat murkanya Allah Subhanahu Wa Taala ke atas manusia, an yamuddahu bin ni'am wa huwa 'alal ma'siyah. Dipanggil istilah istidraj. Orang ni buat maksiat, tapi Allah bagikan kekayaan pada dia melimpah ruah, duit berjuta-juta, tapi tengok dia atas semayang tak pernah, apa semua tak pernah. Itu bahaya. Jangan sampai kita istidraj. Istidraj ini kata para ulama, maksudnya ialah min alamati ghadabillahi ta'ala 'alal insan an yamuddahu bin ni'am wa huwa 'alal ma'siyah. Iaitu antara tanda-tanda orang itu dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah manusia tadi diberikan nikmat dan dia berterusan melakukan maksiat. Wal'iyazbillah min dzalik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dalam ayat Quran, orang yang beriman, yang kufur tadi, yatamatta'un, dia seronok hidup kat dunia ni, tak? Wa ya'kulun, dia makan, dia dapat harta, dia dapat kekayaan, kama ta'kulul an'am, sama juga macam binatang makan. Ada. Wallah, tapi ingat, orang kufur ni, orang kafir ni, wan naru mathwal lahum, mana neraka adalah tempat untuk mereka. Jadi di sini, daripada sini ulama keluarkan istimbat macam Allah, dia katakan antara tanda kemurkaan Allah ialah kita buat maksiat tapi nikmat tetap dapat. Itu bahaya kadang-kadang. Takut apa? Bukan apa, kita tak sedar, katakan. Kita tak sedar. Antara tanda-tanda selain daripada itu nama Allah ialah adamut taufiq lit taubah wa fi'lil khair. Antara tanda yang kita telah dimurkai oleh Allah, susah kita nak buat amal ibadat. Susah kita nak buat amal ibadat. Tapi tak semestinya, dia katakan, saya kata tadi, tidak ulama sebut alamat-alamat ni bukan benda yang jazam, mengatakan. Benda yang kita kata kalau ada ni mesti tanda itu seorang itu telah dimurkai. Tapi untuk tujuan hanya sekadar kita nak muhasabah diri kita sendiri. Orang yang kadang-kadang kita bila susah nak buat amal ibadat,
Salat kita, puasa kita, infak kita, susah nak buat, susah. Tak tahulah muhasabah dia. Jadi kita kata apa ni, Allah Subhanahu wa taala kata wala takunu kalladzina nasullaha faansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullah, janganlah kamu jadi seperti mana orang yang telah lupa akan Allah Subhanahu wa taala, fa ansahum anfusahum, maka Allah lupakan mereka akan diri mereka. Ulaika humul fasiqun, mereka lah orang-orang yang fasik. Ulama istinbat daripada hadis ini, daripada ayat ini, ialah kita kata seorang itu tidak ditaufikkan untuk melakukan amal saleh, nama Allah, yang ataupun bertaubat ataupun membuat kebaikan, buat kebajikan. Wal iyazbillah min dzalik. Antara cara kita kata nak menjauhi, kita kata kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ini, yang pertama sekali hendaklah kita sentiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Syukur ni dengan lidah, dengan perbuatan, dengan amalan, ya katakan. Ada. Yang kedua, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, ialah dengan banyakkan bersedekah. Dengan banyakkan bersedekah. Kata Rasulullah SAW, as-sadaqah tutfi'u ghadabillah, tutfi' ghadaballah, ataupun ghadab Rabb. Maknanya dengan sedekah tadi dapat memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhirnya ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu melakukan apa yang disuruh, meninggalkan apa yang dilarang. Maka itulah kita katakan syarahan untuk hadis yang kedua, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Itu orang yang tidak mahu meminta dengan Allah, maka orang itu dimurkai ataupun Allah memurkainya. Yaghdab alaihi, Allah murka terhadapnya. Allah murka ke atasnya, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita tidak digolong dalam kalangan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak sentiasa dikasihi, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ialah kita sentiasalah memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah kita kata kita akan dikasihi oleh Allah. Tidak cukup dengan perkara yang dengan yang fardu, maka kena tambah lagi dengan yang sunat. Mazala abdi yataqarrab ilayya bi nawafil hatta uhibbahu. Ada hamba-hambaku tak cukup dengan yang wajib, lalu dia buat yang sunat-sunat sehingga aku cintakan mereka. Jadi bukan setakat yang wajib, maka yang sunat pun kita kena buat juga, rahmati Allah, supaya kita menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah kasih pada kita, Allah panggil malaikat Jibril, fa inni uhibbu fulanan ibn fulan. Wahai Jibril, aku suka pada orang ni. Lalu Jibril pun panggil seluruh penduduk langit, rahmati Allah, beritahukan kepada mereka bahawa Allah Subhanahu wa taala cinta kepada fulan bin fulan. Lalu Jibril menyuruh, Allah tadi dah suruh Jibril cintakan dah fulan bin fulan. Jibril pula perintahkan seluruh penduduk langit supaya cintakan lelaki ini. Apabila orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini antara kelebihan lain, tuan, apa yang dibuat semuanya mendapat petunjuk dari Allah. Dia berjalan dapat petunjuk dari Allah, dia melihat dapat petunjuk dari Allah, dia mendengar dapat petunjuk dari Allah, dia buat apa saja, tuan-tuan, dia dapat petunjuk dari Allah. Doa jadi mustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sewaktu dengannya. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah, itu sedikit perkongsian yang dapat kongsikan pada tuan-tuan pada malam ni. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itu saja kuliah kita pada malam ni. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.